Jadi tajuk yang beri pada hamba pada malam ini ialah Maulidur Rasul ataupun dikatakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utuh akan dikau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, malaikatnya jadi rahmat dan jadi kasihani ke siapalah untuk seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita royak dah beranak tahun gajah. Orang panggil sanah al-fil, tahun gajah. Hari 12 Rabiul Awal Malasna. Lepas tu tok bidai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Asy-Syifa. Dia kata Asy-Syifa ialah mak bagi kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi nak ayat kata ilama yang Allah Subhanahu wa taala wi kepada Nabi ni pelat. 2-3 kali berapa? Cuba perhati molek dah. Nak ayat kata Nabi ni nak jadikan utusan di akhir zaman. Nak jadikan khatamun nubuwah, nak jadikan Nabi akhir zaman ini, maka di Nabi hari beranak tu pelat 2-3 kali. Gapo ibu apa perhati molek. Jadi hari Nabi tu lahir malam Isnin tepat 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi qabilah tu bidai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Asy-Syifa ialah mak kepada Abdurrahman bin Auf, yakni orang yang kaya daripada as-sahabah. Jadi orang panggil qabilah ni tok bidai, bahasa Arab panggil qabilah. Apa qabilah? Orang nanti sambut budak ketika lahir, tu panggil qabilah. Orang yang menyambut akan anak ketika lahir, bahasa Arab panggil qabilah. Bahasa Melayu kita panggil tok bidai, bahasa Sia panggil motamye. Dah dengar molek. Kita ingat malam ni tu siapa ia jadi tok bidai bagi Nabi weh? Orang jadi tok bidai bagi Nabi nama Asy-Syifa ialah mak bagi Abdurrahman bin Auf. Kama dia mak bagi Abdurrahman bin Auf ni dia jadi tok bidai orang banyak dah. Sebab tok bidai kaum kita berapa puluh orang dah dia jadi tok bidai, orang duk beranak dialah mari nari sambut anak. Lepas tu anak setengah-setengah tu kalau hak tak jadi susah tak payah beranak dah kan. Kita kecek beranak lu halan ni. Beranak kecek beranak Fatina beranak bukan apa. Dah kadang-kadang anak hak beranak mudah pala dulu tu baik. Tapi kalau anak hak orang panggil beranak susah je kaki tu baik dulu. Dia tak suka tu. Kalau anak pala tubik dulu, hak ning tidak ada muskilah, hak ning tidak ada bermasalah. Tapi anak kalau tubik kaki dulu, anak ini bermasalah. Ini payah beranak. Kadang-kadang orang Tina ni buat pada mati, ataupun buat pada umur, ataupun kena belah. Kerana anak yang duduk pala tak turun, ibu apa? Kita nak kecek buat anak sikit orang ni. Cerah pula dah. Tengok muka sore-sore. Kat mana lari dulu orang ni. Dah anak saat ni tu, dia duduk le perut ni, dia kepala turun bawah, kaki dia nak atas ni, dia duduk tenang di hati sebab tu dekat-dekat nak beranak. Aduh, kerana kuasa sakit hati ni. Anak duduk tenang, kau dekat nak beranak, dia kau tenang. Kau dekat beranak, dia kau tenang. Dah sebab tu orang panggil anak ni dikatakan dia kepala turun ke bawah, kaki naik ke atas. Sebab tu dekat-dekat HP nak beranak, anak saat ni dia tenang makan tak hati mak. Aduh sakit weh. Senok weh anak tenang ni, dia dogok tup. Bawa HP siapa masa dekat-dekat nak lahir, maka anak tu dia kuat gerak. Kemudian kita nak kecek sini. Nak ayah anak dulu. Tadi kita nak pergi ke Nabi, anak ni sebab itulah orang Tina apabila dia dekat-dekat HP nak beranak, orang panggil anak dia rapat perut pun dia jatuh. Tapi dia kata tak hanya hari tu nak beranak, pas hospital atau bulan dia pun sudah sapa, perut jatuh. Dan perut jatuh tu orang Tina kena beringat benar-benar dah, dia nak lahir dah tu. Kemudian sebab apa? Hana royak sini sikit hukumnya. Sebab apa orang Tina saat ni apabila dia perut besar, dia tak mari haid.
Ya tak mari cemas. Ya tak mari perak camdean. Sebab apa? Orang para puan sebab apa dia mari hai. Lepas tu apabila dia perut besar, dia tak mari hai. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apa darah hai kepada orang tina? Ini sebab Allah Taala nak membala kepada nenek para puan kita ialah Hawa. Karena tok Hawa kita yang makan wakhuldi, dia masuk dalam perut dia selalu, tak lekat di sini, tak ada yang pergi jadi batal lekung faita telekung dak laka ni. Sebabnya dewa gi kecek dengan bedek tu. Dewa tu bedek makan lawa goni sedap bedek. Hoi, tak boleh makan wah goni tu hal larang. Neh, pas bedek tak saya makan, nyo karung di dewa yang makan lah bedek sedap. Dewa makan berat dah masuk dalam perut. Kemudian getah wa khuldi tu ya ada nampak serupa darah. Pang khuldi getah dia tu nampak serupa darah. Maka nenek para puan kita nama Hawa ya gi makan wa khuldi masuk dalam perut. Sebab tu retina Allah Taala bala kena mari hai sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi apabila dia mengandung darah hai tak tubik. Sebab apa? Kerana anak tu duk makan darah hai. Darah hai tu Allah Subhanahu wa taala menjadikan makan ni bagi anak yang duk kandung di dalam perut ibu itu. Sebab tu tali pusat dia berhubung dengan kita. Tali pusat anak tu berhubung dengan ibu tepat mana? Darah ibu duk tubik tu tak tubik sebab darah tu masuk kepada tali pusat anak. Itu orang panggil makan ni bagi anak yang duduk di dalam perut. Allah Subhanahu wa taala mengrezeki kepada kanak-kanak di dalam perut melalui daripada darah hai para puan. Tu. Lepas tu Nabi SAW ibu bapa ketika lahir ni Asy-Syifa ni, dia kata aku saat ni duk jadi tok bidah, duk jadi mutamye bagi orang ni berpuluh-puluh orang dah. Tapi aku rasa pelik dengan budak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari Asy-Syifa ni sambutkan Nabi, Nabi tubik saat ni tu dengan cuci, dengan bersih. Tapi kalau kita beranak biasa ibu bapa itu pekah, ya kena tubik sekali dengan anak tu darah dan tu buning sarung anak. Okey. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hari dia lahir ni nak kata budak pelik dah. Budak nak jadi pemimpin akhir zaman, nak jadi qudwatun lil ummah, nak jadi sirajul ummah, nak jadi imamul lil ummah. Hari beranak tak serupa dengan orang ramai dah. Qabilah bagi Nabi nama Asy-Syifa, dia kata aku tak pernah beranakkan kau. Jadi bidang bagi kanak-kanak macam budak ni. No dia kata orang hak nak jadi pemimpin di dalam dunia ni, seluruh dunia tak ada budak pasal beranak di sini. Gana beranak tak ada tubik terbuning, beranak tak ada tubik sekali dengan darah, beranak dengan keadaan cuci bersih Nabi. Sebab itulah Qabilah dan pula Syifata, aku pelik weh budak ni dah, beranak dia tak ada terbuning, beranak dia dengan keadaan cuci, tak ada berdarah, tak ada gapo. Cuba tengok retina beranak tubik dengan terbuning, tubik dengan lemuk, tubik dengan bau dah kan. Lepas tu buning anak tu tak serupa. Mau bahasa ceramah hoyak dah. Temu ni budak ada dua bahasa. Ada pesing kerah, pesing tebal. Pesing tebal siapa tok bidai kena turih dengan pisah. Itu terbuning budak kasar. Budak ni golik ke kalau terbuning dia tebal, terbuning dia kasar, lagi pula tok bidai kena turih dengan pisah. Budak ni apabila dia beranak, dia lahir mari ke alam dunia, ke atas dunia, dia nak jadi kasar, dia nak jadi kerah perut, dia nak jadi tak reti dengar, tak dengar kata. Lagi pula orang ni kalau caping kata ni, kalau balik kereta ke apa tak nak jadi anak dia ni. Cuba perhati. Hak terbuning kerah, hak terbuning tebal. Lepas tu kena turih dengan pisah. Budak ni tubik pada dunia, golikkan budak ni kalau kedebel semua. Kadang-kadang dia tak ada kena buat apa, bedil tak masuk dia dah. Tikai tak masuk, bedil tak masuk, peluru masuk. Dekat oleh dia. Dah budak hak terbuning kesal dah kasar, lepas tu terbuning hak lembut, terbuning hak biasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada terbuning, tak ada darah, tak ada benda cemar, tak ada bau.
Lepas tu Tok Bidai saat ni tu duk kecek dengan Aminah. Aku rasa pelik weh, Aminah budak ni anak mung ni. Aku duk jadi Tok Bidai berapa puluh orang, berapa ratus orang. Aku tak biasa temung budak hak beranak mari tak ada terbuning, budak hak beranak mari tak ada darah, tak ada cemar, tak ada bau, tapi anak mung seorang ni ku rasa pelik. Kemudian Tok Bidai pun ambil, lepas pada tu ambil tak dapat Aminah, tak neteh. Tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neteh. Tak neteh apa tak neteh lah. Tak meneteh Nabi Muhammad sana itu. Tok Bidai tak gitu dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak jadi nabi kita. Kita ni umat dia ni. Seluruh alam ni rahmat kerana dia ni. Seluruh umat dunia ni jadi orang panggil Tuhan kasihan ni kerana dia ni. Apabila Tok Bidai tak dia neteh, dia sendiri paling masa dia beranak paling lalu dah. Tengok pelik tak? Ibu apa tengok pelik tak? Jadi Tok Bidai tak neteh. Apabila tak neteh, Nabi Muhammad ketika dia baru lahir, hari mula-mula dia lahir, dia balik tu sendiri. Dia balik tu apa? Dia sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari beranak mula-mula tu dia sujud Tuhan dah. Masya Allah. Dah, ni nak ayat kata orang dan budak yang nak jadi pemimpin bagi umat dikatakan ummatun, ataupun dikata Muhammadun, lagi pula Al-Mustafa, lagi pula Al-Mujtaba, lagi pula Al-Mukhtar, orang yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud dah hari beranak mula-mula sujud dengan Allah. Sujud lama, sejar wajah sujud. Masa hari beranak dia sujud tu ada. Bahaya sujud lama Tok Bidai duk tengok Syifa ni mak dia. Syifa pun duk tengok pada Nabi Muhammad, dan Aminah pun duk tengok Nabi Muhammad. Pelik weh, anakku seorang ni dan Syifa Tok Bidai duk bidai orang berpuluh-puluh orang. Aku pelik tengok budak ni. Dah, ketika aku tak netel lepas dah tu dia sujud pada Allah, duk sujud tu lama. Lepas pada dia sujud saat ni tu dah, dia bakit bangun, dia akik tangan gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sirajul ummah, dikata qudwatun lil ummah, pemimpin bagi ummah, dia bakit bangun daripada tidur dia, daripada sujud yakit tangan dah, dia tunjuk naik ke langit, la ilaha illallah. Ni masa hari beranak mula-mula ni, dia sujud dengan Allah, lepas tu dia bikah bangun, dia tunjuk naik ke langit sana, la ilaha illallah. Masa tu ibu apa? Dalam kota Mekah kita tahu dah penuh dengan kekufuran, penuh zulmah kufur, zulmatul kufri, zulmah dengan kekufuran kepada Allah. Gelaknya orang panggil dosa kekufuran dengan Allah yang sangat-sangat zulmah, yang sangat-sangat gelak. Tapi Nabi Muhammad ni dia iklan dah. Dia beranak hari mula-mula dia iklan dah. Dia tunjuk naik ke langit, la ilaha illallah. Tidak Tuhan. Ini orang panggil apa ni? La alif ni isyarat pada gapo? La alif ni. Kali kita kira. Lam alif. Inilah dikatakan pedai yang paling besar sekali di dalam dunia. Faham tak? Pedai kalau biasa ni pedai biasa ya, pedai halus pada tu ya. Tapi pedai la ilaha illallah. La ilaha illallah. La saja. Ini orang panggil pedai yang paling besar. Kerana pedai ni juga nak orang kata akan dipacungkan tekak, ataupun kalau orang tak mengucap la ilaha illallah, orang tidak mengakukan Tuhan di dalam hati, orang ni tidak ada Allah di dalam hati, ia tak tolak segala benda-benda lain pada Allah, bermakna kata orang ni tidak berjaya. Sebab tu ketika Nabi dakwah di kota Mekah 13 tahun dan berdakwah di Madinah 10 tahun, Nabi kata Nabi nak kata, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Nabi nak tebah pada dia dakwah pada Mekah 13 tahun, dia berdakwah saat itu di kota Mekah saat itu kita tak 13, dan berdakwah di kota Madinah 10 tahun. Maka Nabi nak tebah di atas mimbar dia tanah, ya ayyuhas, hei manusia, qulu, katalah ulimu, oleh kerana la ilaha illallah, mengkata la ilaha illallah tuflihun, kamu dapat bertuah dan kamu dapat beruntung. Ibu apa?
Nabi sani Allah Subhanahu wa taala hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam masa kecil dia tak serupa dengan kita dah. Masa dia beranak lahir mula-mula dia tak berdarah macam kita dah. Dan dia saat itu hari dia beranak mula-mula dia sujud pada Allah Ta'ala dah. Lepas tu dia kata la ilaha illallah. Ni dia iklan kata dia ni akan jadi Nabi dan jadi pemimpin bagi umat, akan bawa dakwah Allah Ta'ala kepada kita ialah dakwah la ilaha illallah. Ni ibu apa. Lepas tu di hari ni kita duk mengaku kita ni umat Nabi, kita saat itu umat Nabi, kita ni umat akhir zaman, kita umat yang paling lebih, umat yang paling digagah, diakui oleh Allah, dan kita umat yang paling dimuliai oleh Allah. Tapi di hari ni kita ada kedak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah di hari ni kita ada kedak selawat pada Nabi. Kemudian masa Nabi itu budak-budak, Nabi itu ya lari dah daripada kekufuran orang jahiliah. Nabi tak suka dah. Dia mau duk sembah berhala, Nabi tak suka dah. Orang-orang Arab duk sembah berhala, Nabi tak suka dah. Orang-orang Arab duk apa, duk sembah pada berhala, Nabi tak suka dah dengan amalan-amalan orang jahiliah. Ini nak ayat kata sifat pemimpin di akhir zaman, hal yang kita dah kata sallallahu ala Muhammad. Kita dah kata dah. Lepas tu kita kata sallallahu ala Muhammad dan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni dah dia saat itu orang yang pera yang mula-mula orang pera selepas pada Aminah mati. Nabi umur 4 tahun. Aminah mati saat ni kerana nak pergi ziarah ayah Nabi di Madinah. Telah tu tahu nak Aminah ayah ibu Nabi tu pergi sakit, maka mati di Abwa, di tanah di Abwa. Lepas pada tu ambil pera lah oleh siapa? Oleh Tok Cik Nabi, lebih kurang Nabi umur 8 tahun. Duduk dengan Abu Talib, Abdul Muttalib tu, Nabi tu umur lebih kurang 8 tahun. Lepas pada Nabi umur 8 tahun, ibu bapa dah duduk dengan Tok Cik masa tu. Tok Cik saya ke Nabi Abdul Muttalib, orang letak Nabi nama Muhammad. Dia mau tanya kita, siapa dia letak Nabi nama Muhammad? Ialah Tok Cik Nabi Abdul Muttalib. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ilham kepada Abdul Muttalib meletak nama ni lah cucu nama Muhammad. Lepas tu orang Arab sebelum pada tu letak nama Muhammad, tak ada siapa dia serabut tak nama Muhammad. Apa makna Muhammad? Orang yang dipuji. Tak molek nama anak kita ibu apa dah kecek semua dah ni. Ni kita nama anak panggil tak habis. Tak nama anak jadi selerak, kadang-kadang tak nama anak dia jadi nama asmara tak asmara. Hak gi rumah hak baru ni tak nama asmara anak dia. Bah mau tanya kak, anak dia teriak tak berhenti. Kak tak nama anak kak ni nama apa? Nama asmara. Asmara makna apa kak? Tak tahu kak, bunyi sedap di telinga. Asmara. Kalau seorang lagi tak nama apa? Asmiro. Lepas tu kita tak nama cucu kita, anak kita, kalau tak ada makna ibu apa dah sepuluh daripada ni. Orang nama Abdullah akhirat Isa mana banding di Padang Mahsyar Isa. Orang nama Abdullah duk sah depan di Padang Mahsyar, duk dapat malaikat di hadapan Allah tika duk timbangkan amalan. Fa nama Abdullah, ha nama Abdul Rahman, ha nama Abdul Ghafur, ha nama Abdul Syakur, ha nama Abdul Samad dah sarpe. Patatina nama Fatimah, nama Maria, nama Siti Maria, nama Aisyah ni dah depan. Ha nama Asmara, Kasmira, apa nama tu lepas belakang esok tu. Di nama tu dah mulia dah. Akhirat Isa, siapa dia letak nama anak tak masuk dengan nama Allah. Tak ada nama Allah, tak ada nama Nabi, tak ada nama ulama, tak ada nama orang soleh, nama darah-darah. Mana nama artis? Nama siapa dia weh? Fatmawati. Nama gawa? Kalau darah sia ke Sumrang. Kalau kena ke Sumrang, tak nama Sumrang anak kita. Anak kita tak ada syafaat di akhirat esok. Anak kita Allah Subhanahu wa ta'ala tak lepas busung, tak lepas belakang. Lagi pula orang yang nama tak ada dalam Quran, tak ada nama Allah, tak ada nama Nabi Muhammad. Orang ini paling hina di akhirat esok kerana dipanggil dia belakang.
pas apa kita nak ayuk nak bagi duit di ni. Dia apa? Di tersebar ni. Pas tu kalau kita nama duk belakang surat tunggu dah. Oh kerana lambat aku dia nayuk tak panggil lagi. Pas tu turut mana nayuk panggil tu turut nama hak kokai dulu. Kita duk hak nak tu. Oh lama nak panggil. Nak boleh pergi mana kuasa cekak tu letih sakit pinggir dah ni lenguh dah ni. Nak panggil pergi mana. Akhirat Isa pun macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala nak panggil duk tunggu di padang mahsyar tu beribu tahun dah. Beratus-ratus tahun, beribu tahun dah nak panggil sore-sore tu. Pas sore, kita nama busung. Nama saat ni tu tak ada nama Allah, tak ada nama Muhammad, tak ada nama Al-Mukhtar, tak ada nama Al-Mustafa, tak ada nama Fatimah, tak ada nama Maryam. Oh, laki. Matahari jegah dengan kepala. Lagi pula bawah kita ni temaga. Orang tindih-tindih sebab berah lagu ni panah. Pak kata ulama nyok kita kata nak perlu sore-sore pakat beri pun 70 hasta masuk lebar ming. Pada ti nak tunggu malaikat nak panggil sore-sore pas sore nak duduk back morning dan royak ana. Hari ni ku semaya. Ni misalnya ni sebut amalan yo ni. Tulis so. Malaikat atas meroyak mak weh. Lah curah meroyak hari tu buat gawa. Hari ni kawan semaya weh. Sunat kapit waktu kawan deh ngaji mu'ah. Lepas mu'ah saat ni kawan baca Quran. Royak so. Senyum ya suka. Pas cuba royak lah amalan habis dah. Ketah tulis amalan molek tu habis dah. Royak pula amalan jahat. Munduk tah dunia dulu biasa curi dah. Munduk tah dunia biasa ngendak dah. Munduk tah dunia biasa tinggal semaya dah. Munduk tah dunia biasa ngupak orang dah. Mu biasa duduk tah dunia dulu biasa duduk cara orang dah. Muduk tah dunia biasa makan reba dah. Muduk tah dunia dulu biasa makan duit bunga dah. Hani lek kiri ni, seretang hak boleh lek kiri ni royak amalan kejahatan. Malaikat tu royak mak, royak Yusuf, royak zakat. You nak royak kali. Nuak anak orang penuh dak payah sepom bodok kecek ni royak kejahatan kita dak payah orang wasabek nak. Moga duk boning duk kapung keluar ni dak pakai subai kapiah nampak berjuru kan. Pas tiba-tiba nak royak kejahatan ke orang ni bahasa agama ni apa? Nak royak kata curi ayah demo, tak agama, bapah demo tak minta. Tak agama nak royak. Pas tu malaikat tak royak. Tak royak, malu nak royak. Duk nengung lama. Pas tu duk nengung malaikat tak royak lah amalan kejahatan mu. Tak boleh nak royak malu. Malaikat tekek, royak. Yo pun royak. Bila yo royak amalan kejahatan yo tibu apa deh. Yo malu. Kerana orang di padang mahsyar semua pakat sorak. Allah Muhammad ni ku tak suka duk tah dunia dulu dia keluar dulu dia. Nampak rajin semaya aku tak suka kata nak makan duit bunga ni. Aku tak suka kata dia duk curi barang orang. Maka dia malu dengan keadaan dia royak kejahatan dia, daging muka luruh bobak. Luruh daging muka bobak hadapan manusia yang ramai. Lepas tu jadi klik semula. Royak sekali, luruh sekali. Ibu apa? Hani kita kena cek molek nama kita di hari ni, nama gapo. Kalau nama tak molek kena dak plan kalau dah. Kena tukar semula nama kita, we jadi molek. Lepas tu panggil we jadi penuh. Panggil we jadi molek. Jangan dia panggil dia sekerat. Kalau Muhammad, kalau Abdullah, kalau Mahmud ala Aisyah. Nabi kita nama Muhammadun, seorang yang dipujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahmud ialah seorang yang dipuji. Kalau nama Fadilah, seorang perempuan yang lebih. Kalau Jamilah, seorang yang cantik. Kita dah panggil mengikut nama tu ada makna dia. Dah, sebab tu Nabi SAW masa dia budak-budak saat itu, apabila dia sapa umur 8 tahun, siapa dia bela dia? Siapa dia bela Nabi SAW? Ialah umur Nabi lebih kurang 8 tahun, 9 tahun. Orang yang bela Nabi pula selepas daripada Abdul Muttalib ialah kena kepada Abu Talib. Ialah pak saudara bagi Nabi, dua beradik bagi Abdullah. Dah, mula-mula ke bela Nabi, mak nyusu Nabi nama Halimah binti Zu'ib As-Sa'diyah, dan pula selepas daripada Halimah As-Sa'diyah ialah cik Nabi Mipera. Nabi siapa umur 7-8 tahun ialah kena Abdul Muttalib cik Nabi. Lepas daripada cik Nabi pelera Nabi umur 8 tahun ialah kena pada Abu Talib, pak dara Nabi.
Kemudian Abu Talib ni ibu bapa. Ni kita dengar ni masuk le perut, lepas tu benda ni tak ada rugi bagi kita ni, kita kena royak ke anak kita, kena royak anak kita wi pehek agama banyak ibu bapa. Amo nak pesan ke ibu bapa. Karena kita temu dengan orang ni masya-Allah macam-macam di hari ni. Satu ketika nah, kalau anak kita tak wi kenal Nabi, tak wi kenal Allah, tak wi kenal agama, tu nyanyi ibu bapa. Amo temu 2 3 4 orang hak pergi Mekah baru ni pun mau temu orang ni mau royaknya kali dah, tapi yang sedih tengok orang ni dah. Orang gaji besar, biasa jadi po'o, anak 3 orang, gaji seorang tu 70,000, gaji seorang lagi 50,000. Hari ayah nak pergi Mekah, anak tak ada lagi tengok mata orang tua seorang apa. So, anak gaji 70,000 seorang. Anak gaji umur dah gapo dia 50,000 seorang. Tapi hari ayah saat ni nak pergi ke Mekah, anak seorang buta, seorang habuk, tak ada pergi tengok ayah dia nak pergi ke Mekah. Dan pula tak ada Allah duit sekut kepada ayah, dan pula ayah nak pergi Mekah. Di hari ni amal nak pesan ke ibu-ibu dan kepada ayah-ayah semua, hatalah anak ngaji hafiz, hatalah anak ngaji agama wi banyak, wi ya kenakan Allah, wi ya kenal tuai Allah, ya kenalkan Nabi Muhammad sayyidul khalqi, penghulu bagi makhluk, sayyidul mursalin, sayyidul anbiya, ialah penghulu bagi nabi-nabi dan penghulu bagi makhluk. Kena wi kenal. Kalau anak kita tak kenal tuai menciptakan alam, makna kata budak ni ia akan motan, ia akan selerak tak apa. Malam marai orang mari cari moy berapa ni nak kecil sungguh lakon. Nah, orang dok dapat mo 4 5 16 20 orang. Hak tu okey. Saya dua ni ya. Ni kecil amnon orang tua mikir. Kita dengar dah kisah Nabi nak masuk le perut, masuk le hati. Bukan lingo, bukan hati. Bukan mau mai ceramah ni nak wi suka semata suka. Nak wi masuk le hati, kita wi kenal Nabi, wasa kasih Nabi, sayang ke Nabi, wi jadi berlari le orang darah kita ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah kata kalau orang turis tangan kita ni darah kita macam tu apa? Macam tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Darah kita. Sebab tu kata Tok Faridatul Faraid, Syekh Ahmad kita bin Syekh Ahmad bin Wan Muhammad bin Muhammad Zain, dia kata selama mana kalau mung tak kata la ilaha illallah, wi jadi berlari dalam orak darah mung, selama tu mung tak selamat lagi. Seolah kata kita tu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dan cinta kepada Nabi. Salah tak orang darah kita ni duk berlari dengan la ilaha illallah dan berlari dengan Muhammadur Rasulullah. Sekarang apa? Amun orang satu orang tu dah dia saat ni duk ramai-ramai 20 orang, kita tanya ni masuk tu jatuh dia jatuh anak kan. Oh, yang kata bapa amun awak ke mana anak mo ni, anak ambo ni sepak ambo ni kali dah. Anak ambo sepak ambo jinyo ambo tak ada ni kali dah. Ambo selok 3 4 kali 5 kali dah selok. Kan? Hari tu bini dia nak masuk hospital, lepas tu nak duduk hang pisik. Ni, ucap. Bini beranak di hospital, lepas tu nak duduk hang pisik. Pas mak ya kata kan ya bak hang pisik pa aku beranak tak benda ya we. Oh mak ya kata aku beranak tak benda ya we. Pas bini mu nak widah hang pisik supaya aku beranak tak benda ya. Pas bini mu nak duduk hang pisik, oh bukan dia. Oh dia saat ni tu mari minta ke mak ya kata mak duit 9,000. Nak 9,000. 9,000 nak wara. Nak wara bayar ke hang pisik. Mak ya tak duit tak ada, aku beranak tak benda ya we. Saya pak mok dia, tapa mok dia, naik tamok jinjak tak ada. Waliyazubillah. Ambo doa asawa kau puak ni dia royaklah tu kita di titik mata ya Allah, gano kutemulah ni ya Allah ni. 20 orang mari beratus-ratus beribu-ribu, kita tak biasa bertemu dengan macam ni. Dengan ya ni royak ni kita titik mata doa ya Allah mutulul tilah ya Allah, aku tak leh ya Allah, lu nyanyung dia ya Allah. Aku tak biasa bertemu dengan orang susah pada ni, dah susah dengan buku anak.
Lepas tu susah dengan anak jinyok dia, tepak dia, tah dada dia, sampai dia nak nyawa Talib. Lepas tu biasa dia tu nak harta dia. Pas malam duk kecek dengan belah tu dah. Hatunya kikir kaki wadah weh. Belah duk kecek dengan tu. Mari, aduh sakit weh, sakit. Miklah mun nak domi, miklah mun nak domi hartaku. Ni nak yata ibu apa benda duk berlaku tempat teh kita sekarang ibu apa? Nak ke harta orang, kita jangan kena orang hidup sakit. Hari pada anak pula pergi sepak mak dia tu. Ini ajaran agama kan ni? Ini ajaran umat Nabi kan ni? Hak kita kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utuh Nabi Muhammad ini malaikat utuh rahmat bagi seluruh alam. Pani rahmat ni. Mak kita jinyak, mak kita sepak, mak kita jinyak tak ada. Ini rahmat. Bukan. Pas kita kata mak doalah dia banyak. Kau doa dia banyak. Anak mak ni kalau matilah ni tak bau syurga dah mak. Tak bau syurga dah. Kerana Nabi kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bermula syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Lepas tu lagu ni kalau kita tengok macam ni dah. Ibu dan pula mak kena tolong doa banyak-banyak kepada anak ni supaya dia kembali dan dia saat itu jadi berubah hati dia saat itu belum mati dia saat ni dia minta maaf. Ini kita nak kepada Nabi Muhammad saat itu masuk dalam dada kita. Pas kita tengok daripada satu cerita kita nak jadi Muhammad dan pula la ilaha illallah ni mengalir dalam darah kita. Kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengucap ni la ilaha illallah duk mengalir dalam diri kita. Muhammadur Rasulullah mengalir dalam diri kita. Ni kita nak benda-benda ni masuk dalam diri kita. Ibu bapa kita dah kata hari-hari Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini kita nak mengalir di dalam diri kita. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umur dia 8 tahun, maka dia hidup dengan Abu Talib, ialah bapa saudara dia, orang yang membelah. Tapi Abu Talib orang yang kurang harta. Dia sesak. Abu Talib ayah pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang tak ada harta, orang yang susah harta. Maka Abu Talib pun berduka cita ambil anak saudara menghidup sekarang dengan dia. Lepas tu dia tu tak ada harta, nak pera Nabi lagi, nak pera Ali lagi, nak pera kawan sepupu Nabi lagi. Tapi dia saat itu orang yang kurang harta. Kemudian Abu Talib duk pera Nabi, duk bela Nabi satu ketika. Satu ketika masa Nabi umur lebih kurang 12 tahun. Nabi lebih kurang umur 12 tahun, Abu Talib pergi ke Syam. Abu Talib pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Syam. Tempat Abu Talib pergi Nabi ni nama apa? Nama Busra Asy-Syami. Ni. Umur Nabi lebih kurang 12 tahun. Nabi umur 13 tahun 2 tahun duduk dengan Halimah Sa'diyah. Kita nak ulang ni. Nak supaya nak ibu apa ingat dah. Nabi umur setahun 2 tahun sampai 4 tahun duduk dengan Halimah Sa'diyah. Apabila Nabi umur 4 tahun duduk dengan Aminah semula, duduk dengan mak dia. Mak dia dalam masa Nabi umur 4 tahun 5 tahun dia ziarah pak dia kubur yang ada di Madinah. Maka Aminah pun mati ketika tu di Abwa. Maka dipelihara lepas pada Aminah oleh Abdul Muttalib hingga sampai umur Nabi 8 tahun. Abdul Muttalib dia mati pula. Apabila Abdul Muttalib tu mati, siapa dia pula yang jaga Nabi? Ialah Abu Talib. Abu Talib duk pera Nabi sampai Nabi boleh kahwin, Nabi boleh bining umur 25. Itu di dalam bicara Abu Talib. Kemudian Abu Talib umur Nabi 12 tahun pergi di Syam. Dah pergi di Suriah. Learning makruf dengan Suriah. Ataupun hak Abu Talib pergi saat itu Nabi kita berniaga ialah nama Busra Asy-Syami. Bagi orang ngaji di Suriah, ngaji di Syam, golek dia mau biasa pergi sini Pak Perak tempat Nabi pergi berniaga. Nabi pergi mula-mula sekali dengan Abu Talib. Maka di Busra Syam ini ia ada bina masa Rumah ni. Dia bina tinggi lah, ada qal'ah ni pesing kota yang dulu. Ya buat sebuah pada bola. Kalau kita tengok bola dunia tu, ya bola tu ya panggil bola tu.
Bulak teh tu bulak dah. Kamar dia bina saat itu tinggi gitu tu dah. Kamar dia duduk situ tu, kamar dia Nabi dia ada lagi nah, dia buat kubah. Nah tepat tapak kaki Nabi tu. Nah tapak ke apa utara Nabi, hak Nabi pergi kali dengan Abu Talib pergi berniaga di Syam dah. Di Busra Syam saat itu, dia ada tapak kaki Nabi. Kalau kita pergi di Syam, kita boleh tengok tempat Nabi pergi berniaga dengan bapak saudara dia. Bapak saudara dia pergi Nabi pada masa dia kecil-kecil ni tu dah. Duduk di situ tu, tapak kaki utara Nabi dia ada. Dia buat kubah supaya macam masjid. Kalau kita pergi di Busra Asy-Syami dah, maka Nabi duduk situ. Abu Talib pergi kecek dengan Buhairah. Dia tepi lek tu payah kita nak royak yang masuk pergi saat ni tu dah. Dia kawasan tu tempat orang-orang Arab Quraisy dulu pergi berniaga situ, tempat berniaga yang terbesar. Kamar dia di situ saat itu adalah orang panggil kota Rom. Kamar dia Nabi saat itu duduk di atas utara dia. Duduk atas utara. Kamar dia Abu Talib dia kata, Muhammad mu duduk sini sekejap, aku nak pergi jumpa dengan Buhairah. Siapa dia Buhairah? Ialah orang aling daripada agama Nasara. Orang aling daripada agama Nasara tu duduk dalam kanisah dia, dalam makbad dia, dalam gereja dia. Kamar dia apabila Abu Talib duk kecek dengan Buhairah ni, ialah ulama Nasara ni, yang alim Nasara duk kecek saat ni tu. Ini nak kata alamat tadi kita ayat dah. Alamat Nabi Muhammad hari beranak tak ada berdarah, tak ada gelomok dengan berdarah dengan terbuning, lagi pula cuci keadaan air bersih. Hari beranak tu juga tu bidai paling belakang, lagi pula tak menetek, dia pergi sujud dengan Allah. Lepas pada sujud ia akik tangan la ilaha illallah. Ini kepelekan dan alamat dan tanda i'lan kata dia akan jadi Nabi akhir zaman. Dan ilamat yang kedua, hari Nabi pergi pada Busra Syam kali dengan Abu Talib pak saudara dia. Nabi duduk tak utar. Kamar dia duduk kecek dengan Buhairah di kanisah daripada ulama-ulama Nasara. Ulama Nasara tengok pada utar, tengok di atas awal. Tengok budak duduk atas utar, tengok awal atas keping sebidai. Daripada awal duduk tudung budak ni. Maka Buhairah pun teringat dalam kitab Taurat dan kitab Injil ni ada riwayat kata alamat dan tanda dan percemeh dan dalil di atas Nabi akhir zaman ialah ada awal duk turut dia sebidai tiga. Ikut dia pergi ke mana? Kalau dia pergi situ, awal ni kan turut situ. Kalau dia duk Mekah, awal kan turut Mekah. Kalau dia duk Madinah, awal kan turut Madinah. Dia duk di Busra, awal tu turut di Busra. Tudung Nabi. Ni nak yang kata umat dan pula Nabi akhir zaman, Allah Ta'ala wi ilamat dan Allah Ta'ala wi kelimlia pada Nabi, ada awal sama duk ikut Nabi. Pelik ni. Ini satu kepelekan dan ini satu tanda Nabi hak yang kita kata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muluk. Kita harap orang keluar wa muluk belaka deh. Wak muluk sebut nama Nabi, tahu umur kita. Nabi tahu umur dia selawat, umur dia tak selawat ibu apa. Ibu apa? Umur siapa dia selawat, roh Nabi mari. Tahu kata umur ni umur Abdullah sudah selawat. Kalau umur Siti Timur sudah selawat, Nabi tahu tak umur Siti Timur selawat. Nabi tahu kalau umur Maryah tu selawat, Nabi tahu tak Maryah ni umat dia biasa selawat di atas dia. Karena supaya ni ibu bapa ketika kita pergi di kubur Nabi di Madinah, ziarah Nabi, Nabi kata man zarani wajabat lahu syafa'ah. Nabi ada sebut dalam satu hadis kata man zarani, siapa-siapa yang menziarahi akan daku wajabat lahu syafa'ah, nascaya wajib baginya bagi man itu asy-syafa'ah, ialah pertolonganku di akhirat nanti. Pada hari ini kita tak ada boleh pergi ziarah pergi di Madinah. Setengah-setengah tu boleh pergi dah, setengah-setengah tu tak boleh pergi lagi. Lepas tu kalau kita hak pernah pergi ziarah kubur Nabi, maka bagi kita ada pertolongan Nabi di akhirat nanti. Akhirat Nabi kenal kita.
Akhirat Nabi cek kita. Kerana kita biasa pergi di kubur dia. Pasti kita pergi di kubur Nabi kan, lalu mari ke belah Raudah ni. Belah memang Nabi masuk le Babu Saleh. Lah ni nak masuk Raudah, masya-Allah ibu apa? Kena pakai telefon lah ni. Lah ni kena daftar le telefon. Seminggu sekali dia boleh masuk lah ni. Raudah. Raudah Nabi mau pergi baru nak 2 3 4 minggu lepas, bulan lepas ni nak masuk Raudah, kita kena buat nama kita. Lepas tu kita nak app masuk. Pak app masuk kena tulis nama kita. Kita nak masuk pukul apa di Raudah. Kalau masuk pukul 1 kita app. Kalau kita masuk pukul 2 masuk pukul 2. Kalau pukul 3 pukul 3. Kalau kita tak buat telefon, tak app dalam telefon, kita tak ada harapan nak masuk di Raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa sekarang. Apa tu kalau kita pergi orang tak reti telefon, tak ada nama telefon, tak ada harapan. Kalau duk mai zaman dulu lagi, maka tak boleh masuk dalam Raudah Nabi. Lah ni kita nak Allah fu askar duk tunggu di depan Raudah ataupun di pintu Raudah tu nak Allah telefon. Allah dia. Dia tengok je buat apa. Kalau betul dengan dalam ni, je pukul 7, dalam app kita pukul 7, dia baru lepas masuk. Tengok pula orang ramai tak ramai. Kalau penuh dah, dia tak masuk sekat dulu situ. Kemudian Nabi tu dah nak masuk Raudah Nabi pun kita masuk belaka tu. Nak masuk belaka situ. Kadang situ tu Nabi kata bombing syurga. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Barang yang ada di celah rumahku, di antara mimbarku, ini satu kebun, satu tanah daripada tanah syurga. Ni rumah Nabi, ni mimbar Nabi. Tak luah nak ribu apa, lebih kurang sini situ ya. Ini tanah yang Allah Ta'ala ambil dalam syurga, mari tak sini. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis lain pula, di bawah mimbar Nabi itulah kolam Kausar Nabi. Hak tu saya kata Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di Raudah Nabi, ning rumah Nabi, ning raud ning mimbar Nabi, maka tanah sining Allah Ta'ala ambil dalam syurga tak sining. Maka muntazah carilah di mana bumi ni tak ada. Di Europe tak ada, di Amerika tak ada, di rumah kita tak ada, di mana saja tak ada. Malaikatnya hak yang ada bumi syurga ini ialah di antara mimbar Nabi, rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Lepas tu Nabi kata hadis lagi, mu nak tengok kebun-kebun syurga, malaikat tempat-tempat ceramah agama, malaikat tempat-tempat halqatul Quran, malaikat tempat-tempat ngaji agama, ini sebagai perbandingan dibuat serupa akan dia dengan kebun-kebun syurga. Kama dia ibu bapa yang dirahmati, kita nak pergi pada kebun syurga, tanah syurga, setengah Allah Ta'ala akak nak pergi pada Madinah, naik pada Mekah, bolehlah jinjak tanah bumi syurga. Duk situ bapa seni bapa. Orang duduk dalam Raudah malah kata apa senang, sejuk hati. Puasa tak mau mikir. Pergi di Mekah, di Madinah, tak ada mikir ngenegam, tak ada muku, tak mau mikir negam. Gawa lagi, tak saya mikir fuak nega, tak saya mikir nega. Fuak motang tak mikir motang dah. Fuak ada wak hijau rumah, tak. Maya jemaah nak pergi Raudah semata, fuak pergi Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala capok dalam hati dia, tak ada ingat dah pada hijau. Tak ada ingat dah pada buat mereka penega tak ada ingat dah lata nak waktu wani kita mina. Orang duduk sini ni salah kata Tuhan capok suku. Orang di Madinah Mekah ni tak ada gaduh poi apa, oh gaduh wak masa. Pukul 3 nak turun. Lah nak aku nak boleh masuk Raudah. Hak ni tak aku turun lah nak aku nak boleh masuk Selorang Emas. Hak ni kata aku nak turun gawa, nak turun pegang di pintu Kaabah. Aku nak doa dengan Allah. Tak ada fikir perah nega kau buat hijau rumah, tak ada mikir. Duit ada berhabis. Kerana you nampak akhirat. Tika ni Allah Ta'ala buatkan masalah zulmah dunia, orang panggil keinginan dunia ataupun kemahuan dunia, tu buat masa ni. Supaya ni mana banding. Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajah, dengar mula cerita ni. Sayyidina Ali karramallahu wajah sepupu dengan Nabi. Satu hari Ali nak pergi semaya subuh. Mari Datuk tua. Datuk tua mari. Ali lagi kan Ali. Ali tak nak pergi semaya jemaah pak cik. Mu nak pergi semaya jemaah. Oh dia mau semaya jemaah sudah dah. Dia mau sudah dah semaya jemaah. Sudah dah. Ali pun kelai.
Esok pula Ali nak pergi sembahyang subuh pula. Mari pak cik orang tua saat ni, datuk tua ni talim lagi anak Ali. Nak pergi sembahyang jemaah. Orang jemaah sudah dah Ali di Masjid Madinah, Masjid Nabi sudah dah. Ali pun kelik hari 2. Ali pun kelik hari 2 mikir dah, kok mana ni? Aku pergi sembahyang jemaah sekali, ada datuk tua yang kata, sembahyang jemaah sudah dah. Kuasa kena kopok teh dah. Hari 3 Ali pergi. Jadi bila-bila dengan tali, jadi dengan posyak dah. Ali saat ni tu dah. Hari 3 aku nanti hari ni. Kalau dia kata jemaah sudah kan, sudah dah semaya jemaah sejik, nanti hari ni. Datuk ni. Apabila Ali pergi hari yang 3 nak semaya jemaah saat ni tu dah. Datuk tua dia tali, nak pergi ke mana Ali? Nak pergi semaya. Jemaah sudah dah. Jemaah sudah dah. Ali pun bikah, lipakah. Pegang tangan datuk tua saat ni, kilah siku, tambak di tiang masjid. Tambak di tiang masjid, di tiang kawasan masjid. Nak wayak kata lepas pada Ali tambak datuk tua tu dia. Orang di Madinah, daripada Ansar, daripada Al-Muhajirin, semua pakak masuk masjid. Tino jatuh, masuk masjid. Anak duk teriak kuah di rumah dia. Tak ada biar dali. Tak ada biar dali. Tak ada biar pada semua pakat bergaduh pada amalan ibadat semua. Supaya juga sekarang apabila orang pergi Madinah, pergi Mekah, tak ada bergaduh dengan hijau buat rumah. Tak ada bergaduh dengan motang, tak ada bergaduh dengan menega, tak ada bergaduh hijau nak buat masa ya. Siapa di bumi Madinah? Supaya dia juga hari Ali igat syaitan iblis tambak di dia, maka semua orang Madinah pakat masuk sejak habis. Siapa orang Tino terlupa kepada anak duk tiap kuah di rumah, tak ada siapa dia padu. Maka cerita ini siapa kepada Nabi SAW. Nabi kata, kok mana weh demo ni? Boleh kok budak-budak anak-anak yang kecil-kecil saat itu pakat tiap. Ada teriak, tak ada siapa dia berdali, teriak tak ada siapa dia padu. Maka dia mau kata Ali nyogi igat Datuk Pokteh, Datuk Iblis tambak di satu tiang. Sebab tu orang Madinah semua tak ada berdali, kerana tak ada padu kerja buat dah. Naik tamar tebal kawa, nawah tamar pun tak ada bergaduh dah. Gaduh buat amal pakat duduk dalam sejid belaka. Maka Nabi SAW panggilkan Ali mari sepupu dia. Hei Ali, aku dengar cerita royak kata mung saat ni ada igat iblis saat ni tambak di satu tempat dah kan? Ali kata ya. Kenapa boleh muntah ni tu? Kenapa boleh mutamakkan iblis? Dia kata dia duk tipu pun 3 kali. Aku nak pergi semaya jemaah, dia kata orang semaya jemaah sudah dah. Gi trik 2 dia kata orang semaya jemaah sudah dah. Trik 3 aku tak nak aku pegang ya, aku kilas siku, aku tambak di dia. Pucuk ni. Oi Ali, kalau buat lagu ni Ali deh, orang semua dah, budak-budak semua akan mati, budak-budak semua akan lapar dengan sebab orang tua mereka saat ni tak ada bergaduh dah pada dunia, kerana setan tipu tu tak ada dah. Kalau lepaslah Ali, kalau tak lepas nyanyolah budak-budak Ali dan orang-orang yang tua, budak-budak yang kecil tak minum pai Ali. Supaya tu ibu apa? Orang yang pergi Madinah, orang pergi ke Mekah, apabila duduk di Raudhah, nah, orang ni dia rasa lain. Dia rasa sejuk dengan bumi syurga. Supaya kita duduk dalam sejid. Kalau sejid molek-molek, kalau kita buat amal pernah-pernah, kita rasa lain berapa. Orang duduk sejid semua, dia rasa lain. Lepas tu orang selawat tak Nabi pun dia rasa lain. Sebab tu kalau orang amal selawat yang penuh-penuh hati, kalau buat bakat tupak yang mampu naik berapa. Orang buat amal dengan penuh hati lah, buat amal dengan molek lah. Dia baca selawat tibil qulub ko, dia baca selawat kamilah ko. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Orang buat amal selawat ni, bila-bila dia dah bakar tupak panggil, bila-bila dia tak bakar tupak panggil, bila dia dah baca selawat, sambil baca selawat, api mampu nah, dengan sebab selawat di atas Nabi SAW, ia sejuk. Diri Nabi sejuk, selawat atas Nabi sejuk, bombing Nabi sejuk, di kubur Nabi sejuk, dan kawasan Madinah sejuk. Dengan sebab Nabi SAW orang sejuk.
Orang lebih. Kalau kira Nabi dengan syurga dia lebih, Nabi lebih. Kalau kira Nabi dengan Baitullah, dengan Al-Ka'batul Musyarrafah, dia lebih, Nabi lebih. Kalau kira Nabi dengan malaikat Jibril, Nabi dengan malaikat Mikail, Nabi dengan malaikat Israfil dan Israel, dia lebih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dikata Sayyidul Khalqi wa Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Anbiya. Nabi dikatakan penghulu bagi segala makhluk Allah Ta'ala. Jibril makhluk tak? Makhluk Tuhan. Mikail makhluk tak? Makhluk Tuhan. Lepas tu kita kata Kaabah, Baitullah, kan makhluk Tuhan tak? Makhluk Tuhan. Sebab tu Sayyidina Umar kata kana, Umar Ibn Khattab kata kepada batu Al-Hajarul Aswad. Ibu apa? Yang dirahmati, batu tu asal dia panggil Al-Hajarul Abiyad. Batu yang putih apa? Benda syurga 2, 3, 4 kali. Apa kali? Hadut atas dunia lain. Raudhah. Ini bombing syurga. Tuhan ambil dalam syurga, mari tak sini. Dan barang hak dalam syurga juga Tuhan tak atas dunia. Apa lagi? Ialah Al-Hajarul Aswad. Ni batu daripada syurga. Asal dulu batu ni mamu dia mari pada syurga Al-Hajarul Abiyad, batu yang putih. Tapi kenapa lah ni di dunia lekat dengan Al-Hajarul Aswad? Mungkin ke Mekah kucuk dah Al-Hajarul Aswad, batu yang hitam. Oh, kawan nak pergi kucuk tak boleh. Orang ramai tak wasa nak cabut bahu-bahu. Nak masuk pergi nak kucuk di Hajarul Aswad tak boleh. Sungguh ada kadang nampak orang tak ada apa bila masuk situ kan. Dia pakai sungung pakai senyoh, pakai sugung macam-macam lah. Kita orang halus-halus ni kadang-kadang lemah nak nyawa tak boleh. Asal nama tu batu tu nama Al-Hajarul Abiyad, mari daripada syurga. Tapi sekarang kenapa boleh panggil Al-Hajarul Aswad? Kerana manusia pergi kucuk situ, daki-daki manusia, dosa-dosa manusia gelekat di batu tu sampai batu jadi hitam. Asal batu tu mari daripada syurga Al-Hajarul Abiyad. Tapi apabila manusia duk kucuk lama ke lama sampai beribu-ribu tahun mari, maka batu tu jadi hitam. Sebab tu sekarang panggil Al-Hajarul Al-Aswadu, batu yang hitam. Berapa tu sebab apa boleh panggil Al-Hajarul Aswad? Dulu panggil Al-Hajarul Abiyad. Benda ni benda daripada syurga. Nah, kata benda hak tu ambil daripada kakah syurga, mari tak di dunia ni. Yang pertama bombing di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Yang kedua Al-Hajarul Aswad. Nabi ni dan Allah Ta'ala ambil batu ni daripada syurga juga. Lepas tu satu hari Nabi duduk Madinah, dia kata Nabi kita ni orang saya. Orang saya ke Nabi, malaikat-malaikat di langit tak ada kena kecek. Sahabat-sahabat saat itu Allah kasih ke Nabi, saya ke Nabi. Satu ketika Nabi tu mula dulu ketika dia duduk Madinah, dia duduk nyanda di satu pokok kayu. Masa tu sejik saat itu ngah batai tamar je. Batai tamar dah tudung dengan orang panggil pelupah tamar. Lepas tu Nabi duduk nyanda di satu batai tamar. Satu hari Nabi tak ada ginyana di batai taman tu. Nak kata Nabi makhluk semua saya ke Nabi. Sahabat-sahabat saya ke Nabi. Muhajirin wal Ansar berpindah mari kerana saya kasih kepada Nabi. Satu daripada pokok kayu satu tika Nabi duk tegak, duk berepek dengan dia semua. Nabi duk menyanda. Satu hari Nabi tak ada menyanda di dia. Kayu tu bunyi sik teriak. Sahabat pun dengan Nabi pun dengan dia kata siapa dia duk teriak punya sik. Nabi tanya pia tu suara duk bunyi teriak saning tu. Maka pokok tamar tu kata batai tamar tu, ya Rasulullah, kenapa hari ni mu tak ada menyanda kepada aku? Nak royak kata setara batai tamar. Apabila Nabi pergi menyanda pada dia sangat suka pada Nabi, ya saya kepada Nabi. Siapa Nabi tak ada pergi menyanda di dia teriak weh. Dia menangis. Tapi kita di hari ini ibu bapa, kita tak boleh selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita teriak? Adakah kita menangis? Adakah kita rasa risau? Adakah kita rasa serabut? Hari ini ku tak ada selawat di atas Nabi. Tak kira lah selawat mana-mana. Sallallahu alaihi Muhammad tu selawat Jibril. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.
ataupun selawat ummi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita berasa teriak tak? Hari-hari kita tak boleh selawat atas Nabi, kita menangis tak ibu apa? Kita rasa rusing ke tak? Kita rasa risau ke tak? Hari ini kita tak boleh selawat, kita rasa risau tak? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam risau pada kita. Nabi sayang pada kita. Nabi teriak kerana kita. Nabi tak tidur malam, Nabi menangis dengan Allah. Siapa Siti Aisyah saat ni kata, ya Rasulullah, kenapa boleh musmaya siapa bekak kaki-kaki? Bahkan engkau tu, anta ma'sum, engkau satu orang yang Allah Ta'ala pelera daripada dosa, tapi kenapa engkau semaya siapa bekak kaki? Kemudian Nabi jawab dana, ana min ibadiyasy syakur. Aku ini daripada satu hamba Allah yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu aku semai siapa bekak kaki Aisyah. Oh, Nabi kita malam teriak dengan Allah. Lepas tu waktu subuh Nabi kita tak tinggal istighfar taubat dengan Allah sampai 100 kali. Orang tak ada dosa ni, tapi kita dosa setamung-tamung ni. Istighfar ada pas subuh. Tak cuba tanya diri masing-masing. Kita ngah dosa kata kau orang, ngah dosa ngupak kau orang, ngah dosa kecek hau orang, ngah dosa makan benda tak betul. Kadang-kadang dosa kita kita makan rebo, kadang-kadang dosa kita tinggal semaya. Kita istighfar lepas semaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada subuh Nabi ajana, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ni Nabi ni Nabi yang kita ngaku kata dia Nabi kita. Dialah pimpin kita, dialah orang panggil qudwah kita. Ha, Allah Ta'ala kata, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu ya Muhammad, orang yang bersifat dengan orang panggil adab supaya yang terbaik, akhlak yang baik. Amun nak royak pada ibu apa? 3 kali orang tua besar. Kalau siapa yang nak jaya, ni royak sebagai wa aman dah. Hak tu huruf besar tu, dan orang tua-tua kita besar tu kita besar. Kalau mu nak jaya 3 perkara ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, royak kata Nabi ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala utuhkan Nabi sebagai rahmat bagi segala alam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sifat dia, akhlak dia sangat-sangat tawadhu, sangat-sangat merendahkan diri. Orang yang rendah diri hak dalam zanyata, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallama syadidal haya'i wat tawadhu. Ni hak dalam berjanji, dia royak cerita sifat Nabi, dia royak kelakuan Nabi, dia royakkan sifat Nabi, dia royak keadaan Nabi, tingkah laku Nabi. Satu orang yang bersangat malu dan orang yang sangat tawaduk, merendah diri. Sebab tu orang tua peserta 3 perkara kalau mu nak jaya. Dah, yang pertama, kalau mu nak jaya kena rajin wisalah. Tamu ni hak mula apa sing kita dalam serta tok pakiku. Kalau mu nak murah rezeki, kurang esok sehari mu kena wisalah wi cukup 25 kali. Tagi kok tua tanya, wisalah nak assalamualaikum jawab diri tu. Ada orang tanya moyak atau wisalah 25 kali, lepas tu wisalah assalamualaikum, waalaikumsalam jawab di bukan. Kita wisalah ke demo. Bukan assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dak. Apa nak tanya soalan apa, tagi mau buka peluang. Assalamualaikum, dia mau jawab waalaikumsalam. Gi pula dia pemuah lain, orang lain assalamualaikum, waalaikumsalam. Ni ka tak ada berjumpa apa weh, kana weh. Wa gini. Ada orang nama dak kata assalamualaikum dulu dak, waalaikumsalam. Ini cara Islam. Lepas tu kalau kita hidup wisalah 25 kali sehari, demo jawab salam mai kita 25 kali sehari, insya-Allah orang ni murah rezeki. Orang tua kata orang mana rajin wisalah,
Orang ni rezeki tak payah. Satu. Yang kedua, rajin terima kasih. Rajin terima kasih orang buat baik kita pergi demo maimah kita ataupun demo ibarat kita. Oh kawan terima kasih we demo. Apa kita pergi demo akik ais gelah kita, akik ais jawai kita. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada orang buat baik kita. Terima kasih kepada ibu bapa kita. Terima kasih pada ahli kampung tolong kita. Terima kasih pada turui ilmu kita. Terima kasih orang kita pergi rumah dia yakin nasib kita. Orang rajin wisalah, lepas tu rajin terima kasih, orang ni tak payah hidup dalam kampung, hidup di mana ia akan berjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kawan terima kasih demo tolong akik air kawan, demo minum kawan, demo akik kawan. Insya-Allah kalau orang hidup amalan terima kasih, rajin wisalah, insya-Allah. Lepas tu selagi jangan berlupa budi orang. Dah 3 perkara ni dah. Makna kata dia saat ni tu, kalau dia saat ni tu rajin wisalah 25 kali sehari, hani hamullah tok dala lagi pula-pula apa sing kita pesan. Kalau pok mung hidup pakai nak wi murah rezeki, mung wisalah wi cukup 25 kali sehari kepada saudara-saudara sama Islam. Jumpa tengah jalan, assalamualaikum, dia mau jawab salam, waalaikumsalam. Agi belah lek sana pula lah kampung keluar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hidup amalan saleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, ifshus salam, hendak mempermasyhur dan hendak memperlatas oleh kamu akan beri salam. Ni Nabi ada sebuah hadis ni, ifshu assalam, hendak mempermasyhurlah oleh kamu akan beri salam. Bagi Allah ni tahap salam. Dok tubik ke? Oi, apa oi? Kadang-kadang sawadikap, lu tu pihak sawadikap dulu. Salam tak boleh beri dulu. Ni kita kena tukar, kita ngaji dah Nabi, dan kita nak hari Maulidul Rasul, hari Maulidun Nabi. Baru ni kita ngaji hari Hijrah, kita berubah pada perangai tak baik pada baik. Hari ni kita saat ni tu pindah kita pada sifat Nabi, kerana Allah Subhanahu wa taala kata, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad ialah akhlak yang baik. Lepas tu akhlak Nabi ni dia tak sombong orang. Dia tak kata kau orang. Pak Nabi tak sombong. Pak kita ni awal dia orang lebih sikit sombong deh, takabur dah. Kadang-kadang buat kita jadi tok guru sikit pun kita buat tak kenal orang. Ni bukan sifat Nabi. Ini bukan sifat Nabi. Nabi satu orang yang sangat-sangat merendahkan diri. Nabi satu orang yang sangat-sangat merendah diri, tak besar diri. Nabi kecek belaka, kita apa boleh jadi tu dah. Mula tak kenal lah orang tamada, tengok orang tamada pun tengok juri-juri mata ya. Ini bukan sifat Nabi. Sebab mau duk jalan dia hari ni buat apa? Dia berjalan duk tengok setengah-setengah orang ngaji pun sama, orang tak ngaji pun sama, orang debel pun sama, kita jumpa belaka dia hari ni. Tapi apabila kita orang sedar dah pengkat, kita tak kenal dah orang tamada. Apabila kita jadi natu tok guru, kita tak kenal dah kawan guru kita duk ponok kali. Ni bukan sifat Nabi ni. Ibu apa? Kita jadi natu tok guru, kita tak kenal dah guru kita dak ngaji baca al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'l. Kita tak kenal dah. Guru biasa dak ngaji ponok kali, kita tak kenal dah kita jadi natu tok guru. Laning kita jadi nayuk, laning kita jadi taimai, kita tak kenal dah guru kita duk kampung dulu. Ini bukan hakikat. Ini bukan sifat Nabi. Atau kata innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad ialah orang yang berperangai yang tertinggi, yang mulia, yang lebih. Siapa dia ambil sifat Nabi pakai, orang ni jaya, orang kasih dia, orang sayang dia, orang sanggup bela dia. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Ubay ibnu Abdi Salagah, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, anak bagi Abdullah ni bela nak bunuh pak dia diri. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini rasul munafiqin, ia kepala bagi munafik. Dia ni betul Nabi sallallahu.
Dia galak Nabi semua. Nabi dakwah orang ya ta Muhammad tak jadi, tapi tak payah Nabi kaya kecek molek. Ya kecek comel Allah Nabi Muhammad mu ni tak ada dah orang mulia. Mu tak ada dah orang comel. Aku dok tengok mu ni lah orang paling mulia. Tapi apabila dia pergi jumpa dengan fak kafir Quraisy, dia pergi jumpa dengan fak Yahudi, Muhammad tak jadi. Muhammad ni kamada perih, orang pera kambing, anak yatim piatu, anak Abu Kabsyah. Oh, dia celah ke Nabi. Kama dia siapa dia bela nak bunuh pak diri ialah Abdullah ibnu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, kerana dia sayang ke Nabi, dia sayang kepada Nabi, dia kasih pada Nabi, dia sanggup nak bela bunuh ayah dia sendiri. Kerana akhlak Nabi molek, akhlak Nabi comel. Ibu apa? Kalau kita ada Nabi dalam hati, kita ada Allah dalam hati, kita tak wahina kau ibu apa? Kalau kita ada Allah, kita kena Allah, kita tak banyak nyanyi ke orang. Kalau kita ada Allah dalam hati, ada Muhammadun dalam hati, kita tak makan benda cemat. Kalau kita ada Allah dalam hati, ada Muhammad dalam hati, kita tak wak nyanyi, tak wak hina ke orang. Hak learning kita dak wak hina ke orang, dak wak nyanyi ke orang, dengan sebab kita tak ada la ilaha illallah, tak ada Muhammad di dalam hati. Ibu apa? Hari ni kita ngaji Nabi, kita kecek dah Nabi, boleh kita boleh buat amal dengan selawat tah Nabi. Boleh sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah benda ni boleh tolong kita akhirat nanti. Lepas tu sifat-sifat kita kena pakai beki. Amba beki amba, ayah beki ayah, ibu beki ibu, anak beki anak, kena pakat-pakat beki. Kalau kita ngaji dah, kita dengar ceramah malam ni dah, Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hidup dia saat ni dia rafiq dengan sahabat. Sahabat sekali dengan Nabi semua. Siapa Sayyidah Umar Ibn Khattab dia taruh anak. Satu hari Umar dia sakit. Ni nak tahu orang sayang Nabi. Kasih ke Nabi. Sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar sarana. Umar dia jatuh sakit satu hari. Aisyah royak pada Umar. Hei Umar, gana mu tak sedek tepi Nabi ke tepi Rasulullah ke? Nabi lepas pada tu Abu Bakar kubur. Lepas tu Umar. Kemudian hari Umar tu sakit nak mati. Maka Aisyah kata Umar, ya Umar, ya Amirul Mukminin, mu tak sedek ke tepi Nabi. Maka Umar kata, ya Aisyah, aku malu. Aku malu nak duduk tepi Nabi ku ni siapa? Aku malu nak duduk tepi Nabi, aku ni orang yang banyak dosa. Hei Aisyah, aku satu bukit orang yang lebih. Kalau ku pergi tanah tepi Nabi ku ni lagu mana ku hina. Umar tak ku malu ke Rasulullah. Hei Aisyah, ni nak yang kata para sahabat, darah mereka, diri mereka bela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka malu. Siapa tahu tu? Umar Ibn Khattab. Siapa hari Nabi tu wafat, Umar duk kecek le Masjid Madinah. Siapa ia kata Muhammad mati, ku pacung tekak hari tu. Ya saya Nabi, ya bela, tapi kita learning ni bela Nabi taruh anak. Jemaah kita jaga dak? Sunat kapit waktu kita jaga dak? Baca Quran Nabi suruh baca ke tak? Nabi suruh baca sunat kita baca ke tak? Zikir Nabi suruh kita buat tak? Kita duk mengaku kita ummatu Muhammadin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duk mengaku di bibir mulut, tapi hati kita buat tak? Tapi kita nak di hari ni buat apa? Kita ni ramai-ramai ni, kita duk mengaku aku ni umat Nabi, tapi sunnah Nabi kita boleh jalan ke tak? Kita dah mengakukan umat Nabi, kita di hari ini kita boleh bawa ke dak amalan Nabi. Nabi kata man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahidin atau kama qala. Nabi kata man tamassaka bi sunnati, siapa yang boleh pegang dengan sunnahku inda fasadi ummati, di sisi punah umat semua ni. Umat semua tak boleh kecek apa. Kalau beripung balah, beripung ngupak korang, beripung kata korang ni di sisi punah umat ni, beripung paksa kecek orang dah, nak tah pala lemah dah. Nabi kata man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa duk pegang dengan sunnahku,
Maya maaf tak tinggal, sunat kapit waktu tak tinggal, baca Quran tak tinggal, dia dah boleh pergi lagi sunahku. Di sisi umat punah dah lah ni. Beri pempak nak ngupak orang, kecek seorang tak sedap dah kecek ramai, jadi kerja. Tak ada kata demo kita nak kecek hari dah kala ni. Nak tah pala tangan orang, oh dia tu tak jadi mesum tu. Engkau pergi moyok terau, tak ada apa, ai tak akik ke moyok, kau tobat tak mungkin. Sedap dia. Ni pahala jatuh pula dia jatuh tu aku tak lagi mula Allah tu, tak lagi Muhammad tu kan. Bini dia kalau pergi mulut dah boleh jeruk masa kiat, ada masa kiat mulut bini dia tak tegur, tak tengok mata, aku tak mau kira tobat sampai mati, tak mau kira momong tu deh. Muhammad tu ni punah tak sekarang punah, tapi orang ni dia boleh jaga sunnah Nabi. Nabi kata falahu ajru mi'ati syahidin, bagi dia ada pahala 100 mati syahid. Dia boleh jaga sunat kapit waktu. Payah ni sunat kapit waktu ni. Patut mau nak nyata sikit saning hak sunat kapit waktu. Sunat kapit waktu kita nak pesan pokok ngaji ni. Orang ngaji hafiz, orang ngaji pondok. Kalau siapa dia boleh jaga sunat kapit waktu, orang ni dapat boleh jaga Quran dia, dan Quran dia payah lupa. Sunat qabliyah, sunat fajar dan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan sunat asar, sunat maghrib, qabliyah ba'diyah, sunat isya, qabliyah ba'diyah. Orang yang hafal Quran, Allah Subhanahu wa taala wi payah lupa Quran dia. Kalau untuk pakai pondok, Allah Taala wi payah lupa mata-mata dia. Pasti kita payah nak buat ni kau cungak ya kau rajin ni. Kau rajin mari kopi ku buat kanyo semaya tak ada berhenti-berhenti. Quran 30 juz tu 2 malam. Orang tepi rumah tak ada nak tidur sebab baca Quran banyak berdoa, bosan. Hanya masa api mana kita tak tahu kalau ceramah malam ini dengan esoknya ngomong Quran tak ada berhenti-berhenti. Dia mata bulan depan nak gidek dah surat. Jangan panas Quran. Ni kemudian kita boleh jaga dak learning Quran, boleh jaga ke dak semaya sunat kapit waktu, kita boleh jaga ke dak jemaah, boleh jaga ke dak masalah sunat tu sunat ni, boleh jaga dak sunat isyraq, boleh jaga dak sunat duha seperti pengurusi royah ni, kita boleh jaga ke dak. Kalau kita tak boleh jaga, kena usaha lagi. Dengan ceramah tak masuk lagi. Dengan ceramah kamu lah kata ya tapi nak walah leh. Ini duk pada iman kita dengan Nabi, iman kita pada Allah. Kalau kita boleh buat benda ni buat apa, insya-Allah kita selamat deh. Patut kita pergi tengok kepada orang-orang yang lebih. Dia bukan kata lebih di mana, lebih di hati berapa ni, lebih sini berapa ni. Orang di punya luar yang tak adalah no. Pakai yang luar nak pakai sebab sabaku besar demo boleh akal lagi. Ni, pasal sebab besar demo boleh lagi. Nak pakai jubah 3 lapis boleh akal lagi. Reti nak pakai bayar 4-5 lapis boleh. Nak pakai agak mahal boleh. Tapi hati ni nak cuci nak walah nak. Tak sewi kena orang. Tak sewi deki ke orang. Tak sewi suka buruk ke orang. Tak sewi buat jahat ke orang. Tak sewi kata huduh ke orang. Hati ni. Hati kita nak buat lagu mana nak kita duduk dengan Allah. Hati kita duduk lagu mana nak mengucap Muhammadun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nak buat lagu mana? Hak ni kena tanya diri masing-masing. Hak Tuhan kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak naf'at oleh harta benda. Harta benda tak ada naf'at dah. Mana hari kiamat? Apabila mu mati boleh pergi kereta bank. Bila mu mati, apabila mu nyawa sepa ni boleh pergi kereta walwa mu, boleh pergi majlis mu, boleh pergi duit tak leh. Apabila mata cepat tu orang hina dah kita. Orang sepak dah kita, orang tak ada guna dah. Patut orang tak takut kalau kita besok debel, besok pergi you, besok pergi tok nebel, berdeh 2 3 4 larat. Orang tak takut dah hari mati. Hari mati orang tak takut dah. Kemuliaan kita sudah habis dah. Patut harta kita pergi tak? Dah. Anak bini kita berguna tak? Tak ada berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat mereka dan orang-orang yang mendatang jumpa dengan Allah hati yang suci, hati yang bersih, hati yang jangan, hati yang molek, hati yang tak kena ke orang. Masya-Allah, banyaklah ni kena ke orang weh.
Allahu Akbar. Banyak berapa mau duk jumpa nak minggu beratus, 200, 100, 200, 300, 400. Banyak kena kau orang saja. Pas nak masuk syurga lagu mana ibu bapa kita duk ngaku kita umat Nabi ni ibu bapa. Hak duk jumpa ngamo mengo-mengo hak mau buat 100 lebih patut mari 2, 3, 400, 500. Pukul 11 mari dah lah ni. Malam Selasa pukul 11 mari dah. Kadang-kadang pas ngorik nu nak mutu coleh mayat pocok tani beripak orang dia. Mok mai mana mai tani. Gano mai awal mok tak leh takut tak ada queue. Pas ngorik mari dah malam Selasa. Mari buku apa? Hak ni nak tidur tak leh. Hak ni nak makan tak leh. Hak ni nak duk ngatuk laki tak leh. Hak ni tok laki bini dia lari. Hak ni tok laki lari bini duk sorang. Hak ni anak lagu ni. Hak ni kau mana weh? Hak ni malam-malam nak tidur tak boleh duk senyah weh dah gerak kaki weh. Ni ambo duk jumpa nak minggu ngamo. Lepas tu kita duk mengaku kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Tuhan nak beli ke kita dengan syurga ibu bapa. Ambo nak pesan pada semua kalau hati kita duk taraning, kita akan dibakar di dalam neraka dulu ibu bapa. Kita akan dibakar api neraka dulu ibu bapa. Kita akan jatuh dalam api neraka, patah neraka weh dulu ibu bapa. Apabila kita dah deki ke orang ni, apabila kita dah kena orang ni, patah neraka tempat kita ibu bapa. Taubat kita Tuhan tak terima. Amalan kita Tuhan tak terima. Semaya kita Tuhan tak terima. Puasa kita Tuhan tak. Pak kita dah mengaku kita umat Muhammadin Quran. Dia kata Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kerana kita kira orang. Kita dah kata Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kita dah bergaduh dengan tok lelaki orang? Hak minggu lepas baru ni, kita dah kecek hak lain, hak ni dah depan mah. Pas kecek apa? Aku nak wi bini dah hak mampu. Aku nak wi bini dah hak apa? Kau ana weh, nak wi bini dah hak apa? Kau ana mu nak wi bini dah hak apa? Aku nak kau dah hak. Aku nak kau dah hak. Aku wak bina dohak tak boleh makan. Aku wak bina dohak tak boleh hidup. Aku wak bina dohak jadi buruk habis. Kok punga-punga buruk habis ibu bapa. Ni hak jumpa minggu ni ni. Hak minggu ni. Faham nak apa dia? Ku kena kau dohak. Pas ku kena kau dohak. Aku gimik cari. Ku tak saya apa aku duk mana. Aku nak bina dohak tak boleh makan. Bina dohak jadi buruk punggung, bina dohak buruk parak, buruk kok tubuh, bina dohak beci ke bini. Tapi bina dohak sakit tak mampu ke dia kata. Kacak mampu itu. Allah, masya-Allah, membeci kau dohak tak beci bini dohak. Aku nak kau dohak. Aku nak kau dohak. Faham nak mu tak cari orang jatuh lah. Tak aku kena dohak ya tak. Ha ni, buat apa? Kita duk ngaku kita umat Nabi ni Dok mengaku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nabi nak kenal dak kita ni. Kita dah deki ke orang ni. Kita dah buat kena orang ni. Sebab apa mau kecek ni buat apa? Kamunya hanyuh dok dia mau teriak, mau tengok orang mau teriak. Ya Allah, aku nak boleh tolong ke dak ayah ni. Aku nak boleh tolong ke dak ni mak ni. Ya Allah, minta mula tolong pada aku dia ya Allah. Wi kekuatan aku boleh tolong ya Allah. Ambo si ya buat apa? Hak ni mari pak nak makan tak boleh. Hak ni mari pak jadi mutah. Hak ni pak nak duduk jadi panas pedih. Hak ni setengah-setengah tu jadi mak rimut lu. Hak ni setengah tu mari di mau ya ambo mau pergi pesak hospital di mau hajai. Ambo ada ngangok lepala 5 sen ya apa. Pagar apa ibu apa? Mau berharapnya kepada umat-umat Islam semua 3 wilayah ni. Minta tahu telah perangai-perangai sifat-sifat hasad deki ni. Harap semua kepada buat kita kalau kita nak pada syafaat Nabi. Hak kita dah kata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita ibu apa? Ibu apa tasawwurlah perangai ni. Tasawwurlah sifat ni buat Nabi kita tak ada sifat ni. Sifat asal kita tak ada. Nabi tolong orang semua.
Satu ketika sahabat tak ada makan ni, Nabi tanya bini dia, ya Aisyah, ada gapo hari ni rumah Aisyah? Ada ke tak roti pecah Aisyah? Ada ke tak cuka nak makan roti Aisyah? Aisyah tak ada ya Rasulullah, makan tak ada, ma indi, tak ada makan ni, cuka pun tak ada, roti pun tak. Dia tanya bini lain pula, ya Maimunah, di sisi kamu ada ke tak roti? Ada ke tak cuka kena makan pada orang? Ni sifat Rasulullah, walaupun ia sesak tapi ia tolong orang. Tapi kita kaya dah, nak kaya lagi. Kaya deki orang kaya lebih dari kita. Cukup makan dah, boleh makan dah, deki ke orang lagi. Ini bukan sifat Rasulullah. Ini bukan sifat hak kita kata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad utusan Allah jadi rahmat bagi kita seluruh. Gana kita dak mai back ni lagi. Ibu apa? Banyak mai dok ngaku kok mau banyak benar. Hak minggu lepas banyak dok ngaku. Ya tak apa mau nak buat lagu mana hamba ni dah. Habislah. Habis bomo dah. Paham dak pakai apa? Ya tak mau ada pakai apa tapi ada mik masa muda-muda dulu amal ada mau amal. Ha. Ada amal lagi apa? Ada ilmu syarak lah. Ada ilmu tu ilmu nila. Lepas tu dok sakit lah dok senjah kaki lek malam dok setok lek malam-malam. Paham dak buat amal apa dulu mau? Deh, hatu nak pesan pada ibu bapa semua, dah kita mengaku kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amba harap pada ibu bapa semua kalau ada sifat baik ni, kalau tak setuju dengan kau Tuhan, taubat dengan Allah Taala. Dah, kita takut ni, takut sikit lagi nak mati tu bata pecah tu, bata soyak tu. Roh nak tubik bayar. Kalau di Malaysia, kalau buat main ilmu saudara pak ataupun main ilmu dia panggil ilmu santau, ilmu puan ini, dekat-dekat nak mati, ya mati payah, roh ya nak tubik payah, duk berada, lepas tu bata pecah, roh nak tubik payah. Nak pesan kepada semua ni. Sebab apa? Duk tepung aman anak minggu, anak minggu mau nyanyo kau orang tua, nyanyo mau teriak mau tengok. Deh, nyanyo tengok retina pun nyanyo hak jatuh pun nyanyo, kadang hak muda-muda pun nyanyo Allah nak belaki tak leh. Dia mau dak sekat jalan. Kadang-kadang hak tino nak belaki tak leh, anak 2 3 4 tak ada belaki seorang abuk sebab dia mau tak wilaku nak ya. Masya-Allah, apa nyedeki tu lalunya. Dah, anak kawin jangok-jangok comel-comel kawin mulia tapi tak sip anak belaki. Orang masuk tak hati. Bikalah kita dengar kisah Nabi dah, kita ambillah perangai Nabi sikit. Nabi tak deki orang, Nabi tak somong dengan orang, Nabi sangat-sangat malu, Nabi sangat-sangat bimbang kepada umat. Dekat-dekat mati tanya, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Nabi tanya Aisyah, di mana umatku, di mana? Tak tanya mana biniku, mana anakku, mana cucu aku. Dah, Nabi tanya umat dia. Nabi bimbang. Pas kita bimbang dak ke Nabi, kita selawat dak ke Nabi. Kita tanya di hari ni masing-masing diri kita. Ibu apa? Amo nak kecek benar hak berlaku di hari ni. Dah, patu babo ni lagu ni ya. Minta doa kata, ya Allah, mintalah muri kekuatan padaku, aku boleh tolongkan umat-umat ini, boleh tolongkan saudara-saudari aku. Lalah aku tak nah ilmu tak ada banyak, nah hamba bukan ilmu banyak, bukan pandai sangat, tapi hamba harap tak dia berkat dengan tok sikit-sikit, tok hamba tu, tok hak ning, kadang-kadang tok hak ning, kadang-kadang tok hak dalo, kadang-kadang tok kita duk tapa, kadang-kadang ayah kita di Kosiran ni mau biasa mai duduk sini. Biasa mai duduk di Kosiran, mai bersuluk sini, ngatuk pakir 2 3 tir kereta, biasalah kau sini biasa. Nah, di Kosiran ni biasa dengan ayah biasa kita tidur mama 2 kali. Tok Imam dak cerita sat ni, nah kamu tak awal kata Tok Imam kita tidur mama. Nah, ayah kita tidur mama 2 3 kali. Bapa. Dah, kita nak kecek dah ni, kita nak buat amal. Kita nak ubah diri. Kita sedar dah sekarang, kalau kita ada sekarang kita tuju lain kau. Kalau kita tak ada taubat, tu kata ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau mu tak boleh bertaubat macam ni, mu tujulah dengan kau dulu. Pas mu tujulah dengan kau doh panas weh, daging muka luruh berah-berah. Pas tu minta tu, ya Allah, minta mahata ya Allah, aku panas dalam dengan kau ni. Duk beribu tahun minta doa dengan Allah. Allah Taala buat turun hujan api wadah di atas. Bawah panas api dah, atas hujan api wadah. Kita nak duduk lagu ni buat apa? Dunia cuba ambil api lilin, tak tangan kita tak lilin tengok. Tak lilin, ambil tangan tak tak lilin, wasalah mana? Cuba tak boleh sejar, jangan wasa bergaduh dah. Waliullah yang turun daripada bukit, apabila turun di bukit, orang Tino panggil yang masuk dalam di bilik, orang Tino pergi koci pintu, Tino telanjang. Apa tengok Tino jangok ni kelanya bogel, seksi dapat kita.
Man dengan ime-ime pun man tina jangok dapat itu waliullah kata kan. Hei para puan, boleh aku nak zina denganmu? Boleh aku nak berzina denganmu tapi syaratmu hatta liling mai kau dulu. Wari pita liling kau, pita gah kau dulu. Hamu cucuh liling. Jadi aku nak ambil jari ku ni tak tah liling dulu. Aku nak ambil jari ku tak tah liling dulu. Jadi kalau aku rak tanggung api dunia ni, aku nak berzina denganmu. Ni kata waliullah turun daripada satu pocok bukit, daripada satu orang panggil daripada bukit turun mari ke kampung nak pergi cari barang makan, tapi jumpa orang Tina hajak nak tahu mu, orang Tina kunci pintu nak berzina dengan waliullah. Waliullah kata boleh aku nak berzina denganmu hei para puan, ya mar'atu, tapi syaratmu liling pada aku nak cucu api tu. Jadi kalau tanganku ni ku cucu di atas api, kalau kurak tanggung, kalau kurak terima, kurak tahammul, aku nak berzina dengan engkau hei para puan. Ya tak tangannya tahliling. Tak tangan situ. Tak letak. Ha ya panah. Menepuh tangan. Buat nepuh tangan. Aduh, panas weh. Sakit weh api dunia ni weh. Oh, tak rak tanggung. Apabila ia kata aku panah api dunia, aku tak rak tanggung api dunia, apa ya para puan aku nak berzina dengan engkau, aku akan tunjung di dalam dengan kau Allah Subhanahu wa taala panah lebih pada ni 70 kali ganda lagi. Buat apa? Pakak fikir di hari ni, kita pakak mikir. Bukan amo nak kata kat amo, dan nak kata orang tua, nak kata pada ayah, pada ibu dak. Kita pakak mikir. Kita di akhir zaman fitnah ini, kalau kita pakak tak cari mengaji, kalau kita tak pakak cari ilmu, kalau kita tak pakak cari Allah, kita berkelai kabut di dalam dunia ni. Kalau kita tak cari Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak cari cara Nabi, tak cari cara sifat Nabi, cara kehidupan Nabi, cara akhlak Nabi, punah kita punah dengan punah ya. Carilah akhlak Nabi. Dah jangan takabur, jangan sombong. Kita pakak duduk, pakak buat amal, pakak kasih sayang di antara kita. Sebab tu Tuhan kata pada Nabi, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ni Allah Taala kata kepada Nabi, waqfid janahaka, hendak engkau merendahlah lambung engkau ya Muhammad. Apa murad janahaka? Sayap engkau, asal sayap burung. Itu orang panggil kinayah Allah, sindir Allah Ta'ala kepada Nabi, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Engkau hendak merendah sayap engkau, ini kinayah Allah Ta'ala. So Nabi kita tawaduk bagi orang-orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita pemimpin-pemimpin semua, kita kena rendah diri kepada rakyat-rakyat kita. Macam tu email, macam Nayuk, macam Rong, dia kena rendah diri supaya rakyat-rakyat dia tu tak jadi masalah. Rakyat dia pun jadi kau saya, kau kasih, lagi pula kau patuh kepada pemimpin-pemimpin dah. Kita kena ambil sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, amo harap kepada orang keluar, amo mari 2 kali dah. Amo minta lah patah ada pergi rumah pada orang keluar ni. Dah, amba haraplah pada orang sini boleh benda baik-baik berapa. Dah, amba tak tahu kok. Dah, kita diri pun kita belum tentu lagi. Kata kita saat itu lagi akhirat kita selamat. Amba dia mau tak yakin kata mau nak selamat. Tapi kita duduk di atas jalan hak Nabi sebut nah di dalam Quran, hak Nabi sebut di dalam hadis. Tuhan sebut dalam Quran, dalam hadis. Lepas tu kita tak yakin kata kita nak mati masuk syurga, kita tak yakin lagi. Tapi Tuhan kata dah dalam satu ayat, yudkhilu man yasha'u fi rahmatin wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Tuhan kata dalam Quran, yudkhilu man yasha'u fi rahmatin, memasuklah ia Allah Ta'ala, man yasha', akan mereka yang Allah Ta'ala kana, fi rahmatihi, di dalam rahmat Allah, di dalam kesial belah Allah, di dalam syurga Allah. Tu murad fi rahmati ai fi jannati, di dalam syurga Allah. Tuhan kata yudkhilu man yasha'u fi rahmatin. Dia kata, kami dan aku akan masuk orang itu dalam syurga, hak Tuhan kehendak di dalam rahmat. Bukan kita masuk syurga dengan amalan kita buat apa? Jangan faham.
Orang boleh masuk di dalam syurga bukan dengan sebab maya dia. Dia boleh masuk syurga bukan dengan sebab sedekah dia. Dia boleh masuk syurga bukan dengan sebab buat bayar, tapi dia masuk syurga ni bifadlihi wa rahmatih, yakni dengan limpah kurniaan Allah dan kasihani Allah Taala terhadap dia. Tuhan kasih belah dia, Tuhan buat masuk dia dalam syurga, tapi dengan amalan-amalan semaya, amalan-amalan puasa, amalan-amalan zikir la ilaha illallah. Ini Tuhan nak meninggi dan nak menekatkan itulah martabat dan pekat ia dalam syurga. Patut Tuhan kata wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima, dan orang-orang yang zalim Tuhan akan cadar dan Tuhan akan sedia dia tu azab yang amat pedih. Patut Tuhan kata oleh ayat lain pula, kata Adam, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ni berarti ni orang mana beruntung. Tuhan kata orang mana bertuah. Tuhan katanya faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauh akan dia daripada api neraka. Orang ni dia boleh menjauhkan diri dia daripada api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasuk akan dia dalam syurga Allah Taala. Faqad faz, maka orang ini dapat beruntung dan bertuah. Lepas tu kita pakat cek diri kita sedang masing-masing, muhasabah kita masing-masing, diri kita sekarang boleh ke tak menjauh daripada api neraka Allah. Dan dengan sebab amalan-amalan kita sekarang boleh masuk ke tak kita dalam syurga Allah. Cuba fikir sendiri. Aku duduk hari ni diriku jauh duduk pada api neraka weh. Lepas tu aku dengan amalan aku duk hari-hari ni boleh masuk syurga dak. Aku duk deki ke orang, aku duk kenak ke orang, aku duk buat karut orang, aku duk makan rebok, aku tak selawat atas Nabi, aku tak baca Quran. Aku jauh pada neraka ke dak ni weh? Boleh masuk syurga Tuhan dak? Lepas Tuhan kata kalau mu tak boleh jauh pada neraka, mu tak boleh masuk syurga, mu tak beruntung lagi. Walaupun rumah mu tu besar, duit mu saat ni tu berjuta-juta, kebun mu saat ni beratus-ratus rai, tapi dengan kebun rumah besar mu tak boleh menjauh daripada api neraka, tak boleh masuk syurga, mu tak beruntung hakikian, tak beruntung lagi kamu, tak bertuah lagi kamu. Buat apa? Dah kita di hari ni pakat-pakat fikir kita boleh jauh daripada api neraka Allah. Lepas tu boleh masuk syurga kedak dengan amalan kita duk hari ni. Kalau kita tak boleh, kita kena pisah-pisah. Kita kena pakat-pakat beki. Kita kena pakat-pakat ubah lah di hari ni. Bukan bapa seorang, ibu bapa kena ubah. Kalau ibu bapa tak, aku ni masa tak ada jauh, masa dekat dengan api neraka. Ataupun tak boleh masuk dalam syurga Tuhan lagi, tak bertuah. Tuhan kata tak ada faqad faz lagi. Kalau nak faqad faz, diri kita boleh jauh daripada api neraka, kita yakin kata dengan amalan kita masuk syurga. InsyaAllah dah. Apa tu masa pun panjang pun sebelah dah ni. Apa tu ibu apa nak tanya gapo boleh tanya dah. Anak tanya gapo boleh tanya apa kecek sejel lebih dah ni, kakak 2 je dah. Apa tu masa pun banyak dah ibu apa boleh ambil tu dah. InsyaAllah nah amalan-amalan kecek kita tu, nah amalan kita kena bawa. Kita nak bawa amalan kita tu, kena bawa. Apa tu ada besar semua-semua dah. Bagi orang nego isyraq duha jangan tinggal. Apa tu? Belum pada subuh tu baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq semua. Pak nego, pak wak kerja nak wijaya berapa? Nak wijaya baca ya Razzaq, ya Razzaq wi banyak. Apa tu? Kita saat itu kalau nak wijaya dalam hidup, nak wijaya dalam rezeki, nak wijaya dalam tu hamba yang saat ni wi salat wi cukup 25 kali sehari. Apa tu rajin wi salat, rajin terima kasih. Apa tu amalan tu kita dak wi banyak dah. Apa tu ke sini nak tanya apa boleh tanya, mau buka peluang dah. Start. Dia nak tanya apa boleh tanya insya-Allah. Tadi mau nak berhenti dah. Mau nak klik jaga, dia tanya gapo? Tak agama mipika tak apa tanya, dia tanya apa ni? Wasa ada selumba, wasa ada tak puas hati lah amalan ada bawa dah, ataupun ada tu dah amal tak ada terima ke lagu mana? InsyaAllah. Ada tak? Tak ada nak berhenti dah ni. Ada tak jatuh nak tanya? Ada tak?
Tak ada. InsyaAllah kita dah. Ada ke tak ada? Tak ada dah. Ada letina moci-moci ya mak ya ada nak tanya. Tagi dia berapa turun lah nak tanya. Ni apa buka peluang tapi nak tanya gapo, amalan kita ke masalah gapo dah. InsyaAllah kita bakal jaga dah. Amalan semaya kita kapit waktu politik ni dah. InsyaAllah kita jaga sikit sebanyak dah. Daripada selawat kita tan Nabi, pada selawat tu dah boleh berlaku. Tapi kalau dia mau nak jadi sejuk hati, kalau anak kita ada panas, selawat tibil qulub. Nah, anak-anak kita hendak menjadi panas ataupun hendak jadi masalah penyakit panas dah, baca selawat tibil qulubi banyak. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selawat tibil qulub. Nah, kita masuknya dengan masalah hari beranak Nabi. Pada hari beranak Nabi ikutlah kita nak selawat mana pun. Selawat tibil qulub, selawat Fatih ikut kita dah. Tu selawat kamilah pun setengah orang tu dah buat selawat kamilah 10 kali pas maya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil qurab. Tu dia mau buat 11 kali, ada setengah dia mau terima. Nah, selawat kamilah. Kita lebih kurang. Lepas tu kita nak buat selawat mana-mana itu tah kita masing-masing berapa dah. Tak masing-masing. Lepas tu amo dak sepanjang dah jah malam dah ni pukul 11 dah. Pati buat apa pun esok nak kerja, amo pun nak kelik jah lagi. Kita tak puas hati ke apa lagi ni buat apa ni. Masya-Allah, puasa puas hati lagi hamba we ni, puasa puas hati lagi ni. Buat apa semua ni? Dengar duk tunggu-tunggu ni. Ada apa lagi? Gana Farid. Ada lagi nak tanya ni. Puas hati lagi ni nak rang. Apa dah? Okey. Gana tak email gua nak email apa dah? InsyaAllah dah. Kita rasa nak berhenti dah. Kerana jam Malaysia dia nak kerja lain pula, masya-Allah dah. Lepas tu kita buat amalan kita ada bawa istiqamah penting. Nabi kata apa? Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Yani istiqamah itu terlebih baik daripada 1000 keramat. Nah, kita istiqamah hari-hari, gapo amalan kita lepas subuh, kita buat gapo. Ataupun nak pesan pada orang kerja tu kali nak buat istiqamah amal waqiah, apa amal waqiah. Lepas tu baca Yasin untuk Tuhan jaya kerja nah, baca Yasin pas subuh, minta Tuhan jaya segala urusan kita, kerja kita, baca Yasin pas subuh. Kerana kita baca Yasin Tuhan menepati kita khatam Quran 10 kali. Kalau kita baca Qul 3 kali, khatam Quran sekali. Tapi kalau kita pergi baca Yasin, Tuhan kata qalbul Quran ialah Yasin, hati Quran ialah Yasin. Lepas Nabi kata man qara'a Yasin lima quri'a lahu. Siapa yang baca Yasin maka Tuhan beri barang yang apa yang dia niat. Dia niat nak wijaya kerja, Tuhan wijaya kerja. Kalau nak wi anak selamat, Tuhan wi anak selamat. Kalau nak wijaya dalam nego, Tuhan wijaya dalam nego dia. Sebab Nabi kata lima quri'a lahu. Yasin lima quri'a lahu. Yasin bagi barang yang dia baca kerananya. Baca kenapa? Baca kerana nak wijaya oleh kerja, Tuhan wijaya oleh kerja. Kalau kita baca kerana nak anak mudah ngaji, anak mudah ngaji. Kalau misalnya kita kata nak anak saat itu berjaya dalam kerja, Tuhan wijaya kerana Yasin lima quri'a lahu. Bagi barang yang dia baca kerananya. Adapun baca suratul waqiah, Nabi kata man qara'a suratul waqiah lam yusibhul faqru. Siapa-siapa yang baca waqiah, bagi orang ni tak menipu akan dia oleh kepapaan. Orang tak sesak. Baca waqiah pagi, baca waqiah malam ataupun pas zuhur pasar, ni ada ulama wa amal masing-masing. Setengah ulama wa amal pagi 3 kali, setengah ulama wa amal lepas pada asar 12 kali, setengah ulama wa amal waqiah malam. Ini ada tertib ulama masing-masing. Tak ikutlah nak buat amal mana-mana tu, pas pagi, pas subuh ke, nak buat malam ke, ikut kita tu. Dah. InsyaAllah ibu bapa sekadar ni saja. Nama pesannya kita baca Yasin. Dah. Pas kali pas subuh kita nak pergi kerja, baca Yasin dulu. Yasin wal Quranil Hakim. Lepas tu Yasin tu ada 2-3. Ada Yasin biasa, ada Yasin fadilah, ada Yasin tunggal.
Ada Yasin tu tak serupa pula tu. Yasin kita baca biasa ni, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Baca biasa. Pasti ada Yasin fadilah. Kalau dia mau terima kau tunggu masing-masing. Ya ada seli selawat di celah-celah. Pasti ada Yasin selagi panggil Yasin tunggal. Hak ni kau tinggi lagi. Martabat dan pula pengkat yang kau tinggi lagi. Tak sama tu, tak sama. Hak tu guru masing-masing lah. Kalau dia mau terima pada guru masing-masing. Sekadar dulu aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat.